Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini adalah satu komen padu ataupun satu kenyataan padu daripada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti membuat musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin dalam ketakutan, mungkin dalam kegelisahan. Di samping Anwar Ibrahim yang kita dapat lihat kedudukannya sebagai PM kuku, bahkan hampir dapat disahkan mungkin 95% rasanya ataupun 99%. Anwar Ibrahim akan kekal sebagai PM sehingga PRU16 ataupun sehingga tamat penggal nanti. Akhirnya ini ada satu artikel berita PKR sasar jadi gergasi dalam politik negara. Wow. PKR sedang merangkak langkah untuk menjadi gergasi dalam politik di negara ini. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, untuk mencapai matlamat itu, semua ahli parti bermula dari peringkat akar umbi perlu melaksanakan gerak kerja yang lebih jitu untuk meningkatkan kekuatan parti berkenaan. Mungkin kita boleh kata di sini, selamat tinggal kepada mana-mana pemimpin politik yang memusuhi Anwar. Disebabkan Anwar kita dapat lihat selangkah lagi maju untuk memegang jawatan sebagai PMX dan juga memegang jawatan sebagai Presiden PKR dan juga pengerusi Pakatan Harapan. Mungkin kita boleh kata Babai Mahathir ataupun Babai Muhyiddin Yassin dan siapa sajalah yang memusuhi Anwar. Pada masa sama Anwar berkata, mereka juga perlu bertindak lebih agresif, menjelaskan dasar serta program parti kepada ramai orang. Pertama, keanggotaan mesti ramai, ranting mesti hidup dan cabang-cabang mesti segar. Majlis Pimpinan Negeri harus lebih aktif dan jentera kawat jawatan kuasa mesti lebih hebat berbanding dulu. Parti perlu agresif menerangkan sikap dan pendirian serta bersungguh-sungguh perkuat jentera supaya keadilan PKR muncul sebagai gergasi dalam sistem politik negara. Anwar juga yang juga PM berkata demikian dalam ucapannya pada konvensyen khas PKR sempena sambutan 25 tahun parti itu di Shah Alam. Saudara-saudara, kalau matlamat Anwar mahu mencapai matlamat ini, mungkin saja akan ada rombakan dilakukan di dalam PKR. Nah, itu menjadi persoalan. Mungkin ada ahli parti ataupun pemimpin di dalam parti PKR yang mungkin menjadi toksik. Nah, ini kalau ada yang tidak membantu parti, yang menjadi ahli yang hanya hangat-hangat tahi ayam sambil lewat menjadi parti, tidak membantu gerak kerja, mungkin Anwar Ibrahim boleh memecat dan menggantikan ataupun membuat rombakan. Nah, ini menjadi persoalannya lah. Menurut artikel ini, Anwar sempat mengingatkan para ahli bahwa strategi kemenangan perlu disusun dengan rapi jika mahu menewaskan lawan yang menggunakan naratif perkauman dan agama. Hebat seperti manapun lawangan kita, benar bagaimanapun perjuangan kita. Tetapi kalau tidak disusun rapi dengan jentera yang kemas, kita akan tewas dengan orang yang melaungkan slogan hidup Melayu atau laksanakan Islam, walaupun kita tahu rekod mereka itu hambar belaka. Nah, siapa yang makan cili, dia yang terasa pedas. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda? Ini adalah kenyataan Anwar Ibrahim. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara yang amat dihormati, saya mendapat satu artikel berita, satu tajuk berita yang menyebut Premier Sarawak setaraf dengan timbalan Perdana Menteri dalam protokol persekutuan.
sebelum saya meneruskan ulasan di dalam isu ini, maafkan saya, di dalam artikel ini, sebelum saya meneruskan, di dalam video saya sebelum ini terdapat komen, rasanya daripada orang Sarawak lah, tidak tahulah kalau scammer ataupun mungkin hanya ghost user, pengguna-pengguna hantu di dalam laman media sosial, telah meletakkan komen di dalam YouTube channel saya sebelum ini yang mengarahkan Sarawak untuk menarik sokongan daripada kerajaan. Namun saudara-saudara, bukan perkara yang mudah. Mungkin kalau nak type, nak komen bolehlah. Tapi untuk Sarawak, pemimpin politik Sarawak yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar, untuk menarik sokongan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel daripada Malaysia Kini, Premier Sarawak setaraf dengan TPM dalam protokol persekutuan. Nah, pada mulanya saya menyangka, adakah Premier Sarawak ini akan dilantik sebagai TPM? Oh, rupanya bukan. Di dalam artikel ini, Timbalan Premier Sarawak, Dr. Sim Kui Hian, memberi peringatan bahwa kedudukan Premier Sarawak kini sama taraf dengan timbalan Perdana Menteri dalam protokol persekutuan. Dalam hantaran di Facebook, Sim berkata, perubahan protokol itu diarahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi kabinet dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara kepada semua penjawat awam. Kedudukan Premier Sarawak tidak lagi selepas atau di belakang mana-mana Menteri Persekutuan dalam sebarang program rasmi persekutuan, katanya. Sim berkata, perubahan itu mencerminkan status Sarawak selepas pindaan Perlembagaan Persekutuan pada Februari 2022 yang turut mengubah jawatan Ketua Pentadbiran daripada Ketua Menteri kepada Premier. Dalam hantaran tersebut, Sim turut mengongsikan beberapa gambar Majlis Rumah Terbuka Sarawak pada Ahad lalu. Adun Batu Kawa itu membangkitkan dewan tempat acara itu diadakan bernama Dewan Undangan Sarawak dan bukannya Dewan Undangan Negeri Sarawak. Inilah masanya untuk semua penduduk Sarawak menyokong perubahan kecil namun signifikan ini. Katanya sambil menambah, bekas PM Muhyiddin Yassin telah mengiktiraf status Sarawak sebagai wilayah. Marilah kita menjadi konsisten dan bermula dengan kita, penduduk Sarawak, tidak memanggil Sarawak sebagai negeri. Jadi istilah yang tepat adalah Kerajaan Sarawak, bukannya Kerajaan Negeri Sarawak. Nah, saudara-saudara, kalau saja kita membaca artikel ini dan kita percaya Premier Sarawak setaraf dengan TPM, bermakna kelayakan Premier Sarawak hari ini, Abang Johari, mungkin boleh menduduki jawatan timbalan Perdana Menteri hari ini. Itu andai kata lah, kalau tiba-tiba ada rombakan, mungkin tidak salah juga. Itu hanya pendapat. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.